Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Amma ba'du, insyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid. Mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Pada pagi ini Alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir ke rumah Allah SWT dan kita akan mengaji insyaAllah pada pagi ini. Dan pada pagi ini juga kita berkesempatan untuk solat jenazah dan kita hanya dapat satu qira'. Kalau kita pergi ke tanah perkuburan kita akan dapat dua qira'. Kita semaya dan kita pergi ke bumi, ke tanah perkuburan, kita akan dapat dua qira'. Kita hanya semaya saat ni kita boleh satu qira'. Qira' ni satu qira' ni kalau kita boleh lihat, Nabi kata menyamai sebesar bukit Uhud. Kalau kita boleh lihat apa itu qira', maka kalau boleh kita, Allah Ta'ala pamerkan kepada kita, Nabi kata maka menyamai dengan satu bukit Uhud. Tuan-tuan pernah pergi ke bukit Uhud? Bila kita buat umrah haji, kita pergi ziarah tengok bukit Uhud ni besar, luas, maka bagi orang yang solat jenazah boleh satu qiraat. Siapa yang solat jenazah dan dia boleh pergi ke tanah perkuburan untuk kebumikan jenazah, dia boleh dua qiraat. Mudah-mudahan tuan-tuan semua apabila kita meninggal ada insan-insan yang sudi untuk solat jenazah kita. Sebab kita bila tengok jenazah kita bersegera untuk solat jenazah. Jangan balik dulu. Sebab kita takut Allah SWT balas balik kepada kita saat kita jadi jenazah, tak ada orang nak semai jenazah. Jadi okay, Alhamdulillah selesai solat dan insyaAllah sekejap lagi selesailah ke bumi. Kalaulah jenazah itu jenazah yang baik, maka dia akan sebut dalam perjalanan itu qaddimuni 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 qaddimuni, cepat bawa aku pergi kubur, cepat tak sabar nak pergi ke kubur. Jadi tuan-tuan semua insya-Allah kalaulah kita jadi jenazah nanti, kita di antara orang yang akan menjadi jenazah yang selalu sebut qaddimuni qaddimuni, dan dia bergembira tak sabar-sabar nak masuk ke liang lahat, kerana di sana dia akan lihat setiap hari, setiap masa dia akan lihat satu pintu yang Allah Ta'ala buka, suasana syurga yang akan dia diami. Allah Ta'ala akan papal pagi dan petang, pagi petang 24 jam ketika berada di alam barzakh, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung surah Ad-Duha, surah yang ke-93 daripada 114 surah, dan merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah, dan di awal surah ini ada perkataan Ad-Duha, iaitu awal pagi. Allah SWT bersumpah dengan Ad-Duha, waktu pagi, iaitu ay awalun nahar, awal pagi, ataupun semua pagi itu dipanggil duha. Baik tuan-tuan semua, insya-Allah seperti biasa
kita akan baca dan kita akan tadabbur makna dalam surah Ad-Duha yang adanya 11 ayat. Kalau tak sempat kita akan sambung esok insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Sadaqallahul azim. Ayat yang pertama selepas daripada basmalah yang kita baca tadi, ayat yang pertama dalam surah Ad-Duha, wad-duha, dua harakat saja ha, jangan lebih, sama saja qala, ula, tarda, fa'awa, fahada, fa'aghna. Yang ni di ujung belakang ni, apa-apa sekali keadaan pun kita jangan lebih daripada dua harakat. Jangan kurang. Ada baca kurang. Wad-duha kurang tu, tak cukup. Wal-laili idza saja tak cukup. Tak cukup dua harakat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tak cukup. Oleh kerana mungkin nak cepat, tak cukup. Wad-duha, wad-duha, satu dua. Wal-laili idza saja, satu dua. Jangan wad-duha wal-laili idza saja, lebih. Jadi tempat-tempat ini, ayat-ayat yang seperti ini, dia panggil menguji kita. Cermat ke tidak kita baca? Kalau kita bila kita dengar orang baca, kita memerhati, kalau dia boleh maintain dua harakat di belakang ni, tidak lebih tidak kurang, maka kita boleh tahu orang ni cermat dalam bacaan, cermat. Maka Nabi SAW suruh kita bila dalam baca Quran ni mesti cermat. Tak boleh nak lorak gaduh. Kita nak laju boleh, tapi
kena dengar dia, kena warnah dia, apa ni apa ni izhar dia kena, biar tepat. Baik, kita lihat ayat yang pertama, ha ujung tu, wadduha. Kokok mana pun ha tu mesti kepik halqum tu. Di halqum wadduha mesti baca ha. Kalau kita baca wadduha, salah. Wadduha wallaili idza saja. Kita nganga mulut tu wadduha, bukan wadduha, dia lain. Wadduha wallaili idza saja, tu lain. Kita tak nak gitu. Wadduha wallaili idza saja, bukan saja. Kita bukan nganggur habis. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahman. Kita biasa dengar orang baca lagu tu. Jadi kita ni ke arah tahsinul qiraah, memperelok bacaan kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhir, walal jangan baca walal tu salah. Walal tepat-tepat ni kalau hakim ni dia amat-amat memerhati. Walal akhiratu khair tu lembut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan baca walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemah minal ula. Di sini ni kita kena ambil perhatian lah. Itu ayat yang keempat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yajid, bukan yajid tambah. Yajid, cepat. Yajidka yatiman, dengung ikhfa hakiki. Yatiman fa'awa. Di sini mesti baca 6 harakat. Mat lazim kalimi muthaqqal, kalimah yang berat. Mat tu panjang, lazim mesti. Mesti berapa? 6. Sama juga waladhdallin mesti 6. Sama tu, dhalin dengan dhalna ni sama. Wa wajadaka dhallan, kena tekan lah. Dhallan, jangan baca dhallan, tak ada tasydid. Sama juga Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mana tasydidnya? Tak ada tasydid, salah. Waladdallin. Fahada. Di sini kena ambil nafas lah. Kalau kita tak sempat, kita kena ready ambil nafas. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang ni kita baca 4 ataupun boleh nak baca 5.
ووجدك عائلا فأغنى bukan bukan jangan baca fa'aghna tak cukup bukan wawajadaka itu mak wajib mak wajib muttasil mesti baca pilih nak baca 4 ataupun nak baca 5 lam fa tanwin bertemu fa ikhfa hakiki sama dengan dhalal lam fa yatimau fa fa ammal yatima fala taqhar radban taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Di sini kalau hakim dia akan dengar satu cukup nak 4 ataupun 5 sa'ila bukan bukan wa ammas sa'ila fala ila juga tapi lembek wa ammas sa'ila fala mana alifnya jangan buat lembek itu wa ammas sa'ila fala tanhar jangan baca tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sa di ujung bukan sin fahaddis salah fahaddith sa huruf sa bukan huruf sin fahaddith bukan fahaddis tu sin jadi hamba dengar tadi baca semua baik comel-comel suara pun sedap-sedap dan belakang ni insya-Allah alhamdulillah. Jadi tuan-tuan semua kita akan masuk kepada tadabbur makna surah ad-duha. Surah ad-duha ay awwalun nahar awwalun nahar au kullahu wadduha demi surah duha demi waktu duha wadduha demi waktu duha iaitu waktu duha ni awalun nahar awal pagi jadi kita bila masuk syuruk tu bukan duha lagi syuruk tu terbit matahari. Ada di jai kita tu pukul apa syuruk hari ni? Syuruk pukul 7. Tak nampak mata. 6.59. 6.59 tu syuruk. Tidak duha lagi. Duha ni waktu matahari sudah naik segala. Itu ukuran yang disebut dalam kitab fiqh. Baik, tuan-tuan semua, waktu duha maka waktu itulah disunatkan kita ni semaya sunat duha. Semaya sunat duha paling kurangnya boleh semaya 2 ataupun boleh semaya 8 rakaat. 2 ataupun boleh buat 4. Surah ad-duha Allah Ta'ala bersumpah dengan demi watu wawul qasam sebagaimana yang kita sudah lalui sebelum ini. Wad-duha demi waktu duha Allah Ta'ala bersumpah dengan duha dan juga wal-laili 2 waktu duha dengan waktu malam. Demi waktu duha Allah Ta'ala bersumpah watu kita panggil wawul qasam waw sumpah wad-duha demi waktu duha wal-laili dan demi waktu malam wal-laili demi waktu malam. Idza apabila saja apabila ianya sunyi waktu malam ni waktu yang
semua makhluk nak berehat. Burung nak rehat, ayam, itik, lembu, kambing nak rehat. Termasuk kita nak rehat. Sebab itulah Allah SWT wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Maknanya dia jadi gelap supaya manusia ini berehat. Wal-laili wal-laili idza Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu supaya manusia boleh meneruskan kehidupan cari makan. Jadi siang hari Allah Ta'ala jadikan siang hari ni supaya kita bergerak aktif, boleh cari makan, boleh buat kerja, kerana sudah cerah dah, boleh nak bergerak dah, lancar dah segala urusan kita nak buat. Sebab apa? Sebab dunia sudah cerah. Kalaulah Allah SWT tidak jadikan malam, maka manusia ini tidak ada waktu rehatnya, tidak stabil. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita rehat. Kita kena ada waktu rehat. Tak boleh kita kerja 24 jam. Tak boleh. Hukum pun tak boleh. Kita kena ada waktu rehat. Kita bukan malaikat, kita manusia. Jadi Allah Ta'ala jadikan rehat yang terbaik. Kalau tuan-tuan cuba banding beza, tidur siang hari ganti kepada tidur malam, tak sama. Dia jadi bengong, pening. Tak tidur semalam ni. Hamba pernah tak tidur malam? Pernah tak tidur malam program. Kita ikuti program-program, Bila terus ke masjid dan meminta jadi imam semaya subuh hari Jumaat. Duk main alif lam mim. Alif lam mim, tak jumpa tu tanzil. Tak jumpa tanzil. Duk main dalikal kita ke mana? Tak temu tu. Dia tak nak pergi sebab pening. Pening dah, orang panggil tertekan dah kita sebab semalam tak tidur. Maka Allah Ta'ala buat malam ni walaupun kita boleh tidur. Contoh kita tidur lewat dah pukul 1 tidur, pukul 2 tidur, sekejap aja sebelum subuh dah bangun. Tapi kita boleh meneruskan. Tak pening kalau rasa sikit-sikit. Memadai lah. Tetapi kalau kita tidur siang hari, kita tidur oleh kerana malam tak tidur, siang hari ni kita tidur nak ganti hak malam walaupun boleh tidur setengah jam, 1 jam tengah malam tu, berbanding dengan siang hari 3-4 jam rasa tak cukup. Bukan masa dia. Jadi tuan-tuan semua, maka Allah SWT jadikan waktu malam itu adalah waktu yang terbaik. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan malam, wal-laili, demi malam. Selepas Allah Ta'ala bersumpah demi waktu duha, demi malam, idza saja, apabila ianya sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh orang musyrikin. Jadi dia ada beberapa cerita di sini. Cerita yang mana ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu Wa Taala menafikan antara dakwaan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahawasanya Allah SWT benci kepada Muhammad ni. Jadi tuan-tuan semua, kita lihat setelah ayat ini ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala menafikan, yang mana Allah Taala menafikan bahawa Allah Taala tidak tinggal. Ma taraka ya Muhammad. Ma wadda'aka. Jadi Allah SWT sebut Allah SWT tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Ma taraka ya Muhammad rabbuka.
Allah SWT tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan Allah SWT tidak abghadaka, tidak murka kepada kamu. Nazala hadha lamma qala al-kuffar 'inda ta'akhkhar al-wahyi anhu 15 yawman. Inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu. Jadi dakwaan orang-orang kafir terhadap Nabi ketika mana wahyu tidak turun kepada Nabi. Dalam tafsir Jalalain ini disebut selama lebih kurangnya 15 yawman, 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi, 15 hari. Menyebabkan Nabi ni rasa sedih. Kenapa wahyu tidak turun? Ya, wahyu tidak turun, kenapa ni Jibril tidak bertemu dengan Nabi? Menyebabkan Nabi ni terfikir bila didakwa, macam-macam dakwaan. Antaranya cerita, antaranya ikhtalafa fi sababi nuzuli hadhil ayah ala 4 aqwal. Ada empat apa ni sebab, perselisihan sebab turun ayat ini. Ada pendapatnya 4. Yang pertama, yang diceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakal lailatain aw thalathan faja'at ummu jamil. Nabi ni lebih kurangnya Nabi tak sihat selama 2 malam, 2 malam ataupun 3 malam. Maka tiba-tiba Ummu Jamil imratu Abi Lahab, maka datanglah Ummu Jamil, gelaran kepada isteri Abu Lahab. Dia mari, dia kata apa? Ya Muhammad, inni la arju ayyakuna syaitanuk ayyakuna syaitanuka tarakaka. Lam arahu qurbaka mundu lailatain aw thalathan. Marilah Ummu Jamil, mari cerita pada Muhammad, wahai Muhammad, aku mengharap bahawa syaitan kamu, syaitan dipanggil syaitan kamu ni meninggalkan kamu, dan aku tidak melihatnya dia menghampiri kamu. Sebab wahyu tak sampai ni, Nabi tak baca Quran ni, Nabi tak sampaikan. Sebab wahyu sampai, Nabi akan keluar apa ni, baca wahyu ni. Jadi tak sampai wahyu ni. Jadi katanya Ummu Jamil kepada Nabi, tak mari syaitan kamu, tak mari ni. Dah 2-3 hari tak mari ni. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, kamu jangan bimbang, Allah Taala tidak tinggal kamu. Tu. Pada ayat yang kedua, abta al-wahyu hatta syaqqa alaihi faja'u wa huwa wadi'u jabhatihi 'ala al-ka'bah yad'u wa azra alaihi al-ayah. Iaitu bila wahyu ni lambat turun, maka Nabi ni rasa susah hati, jadi Nabi pun meletakkan dahi Nabi dekat Kaabah. Nabi menyeru Allah SWT, ya Allah, kenapa, ada masalah apa, ada sebab apa ni, lama wahyu tak mari ni, wahyu tak mari ni. Ni pendapat yang kedua mengatakan, maka turunlah ayat ini selepas Nabi letak dahi Nabi ni di dekat Kaabah. Asalis, yang ketiga, ada cerita-cerita ni panjang sikit. Jadi yang diceritakan oleh Khawlah, kanat takhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni di antara khadam Nabi. Faqalat, dia kata, inna jarwan dakhala al-bait fa dakhala tahta as-sarir famata. Ada seekor anak anjing. Cerita dia, ada seekor anak anjing, dia masuk dalam rumah Nabi. Jadi dia masuk bawah katil, duduk bawah katil. Jadi duduk bawah katil ni, maka anak anjing ni mati. Duduk dalam rumah Nabi, duduk bawah katil. Famakasan nabiyyu ayyaman la yanzilu alaihi al-wahyu. Jadi Nabi ni duduk beberapa lama, Nabi duduk tunggu-tunggu, wahyu ni tak mari ni.
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Khawlah ma hadatha fi baiti. Nabi tanya Khawlah ni orang khidmat pada Nabi yang duduk berkhidmat di rumah Nabi. Nabi tanya Khawlah, apa yang berlaku dalam rumah aku ni? Inna Jibril la ya'tini, Jibril tak mari ni. Qalat Khawlah, maka Khawlah pun ada sebut cerita. Dia kata apa? Dia kata aku ni fakanastu fa ahwaitu bil maqnisah tahta sarir. Aku fa idza jarun mayyit, aku nyapu lepas aku nyapu bawah katil dengan penyapu di bawah katil. Aku nak nyapu bawah katil, tiba-tiba aku tengok ada seekor anak anjing mati. Fa akhadtu fa alqaitu khalfal jidar, dan aku ambil dan aku letak belakang dinding luar rumah. Faja'a nabi. Maka Nabi pun datang. Mari Nabi pun memegang janggut. Tiba-tiba datanglah Jibril, wa kana idza nazala alaihi alwahyu istaqbalat ar-ra'dah. Maka tiba-tiba Jibril ini Jibril mari menghantar wahyu kepada Nabi. Falamma nazala Jibril alaihi salam sa'alahu an-nabiy 'an at-ta'akhkhur. Jadi bila Jibril mari temu Nabi, mari hantar wahyu, maka Nabi tanya Jibril, ama alimta. Jibril jawab. Bila Nabi tanya Jibril, kenapa wahyu tak mari lama ni Jibril, kamu tak mari? Ama alimta anna la nadkhula baitan fihi kalbun wala surah. Adakah kamu tidak mengetahui Muhammad bahawa kami ni, malaikat ni, kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya itu kalbun, anjing ataupun gambar. Bila ada gambar, kami tak masuk. Bila ada anjing, kami tak masuk. Sebab itulah kita ni dilarang sama sekali membela anjing di dalam rumah. Kalau kita bela di kebun tak ada masalah. Jadi bila kita bela anjing duduk dalam rumah, maka malaikat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Malaikat yang ada kiri kanan kita rakib atik ni pakai dalam tandas dia ada. Jangan kata malaikat rakib atik tak ada masuk dengan sebab ada anjing. Wala surah, dan juga oleh kerana ada surah, ada gambar, maka kami tak masuk. Gambar yang hidup, gambar yang penuh. Jadi kita kalau boleh gambar-gambar, kalau boleh yang gambar-gambar yang cukup sifat ni, ada perbahasalah di sini. Gambar-gambar yang kita ambil pokok tu, kalau boleh janganlah kita letak di dinding-dinding, kita sipir lah. Kita sipir supaya malaikat ni dia akan masuk, malaikat rahmat akan masuk. Maka Jibril kata kami tak akan masuk dalam rumah yang ada gambar dan juga yang ada anjing. Ada juga dalam ceritanya yang ada anak-anak patung. Ada anak-anak patung, kita kena ingatlah, kalau anak patung itu ada kemaafan sekiranya ianya masih dimainkan oleh anak-anak. Tapi kalau dah habis dah fatrah tempoh dia nak bermain dengan anak-anak patung ni, dia tak main dah. Maka jangan berada dalam rumah. kita bimbang malaikat ni tak masuk. Jadi kalau kita ni hok tua-tua dah ada teddy bear, tidur peluk teddy bear, tua dah kita ni, nak buat apa lagi teddy bear? Lepas tu kita pun bagi kepada orang lain. Orang lain letak dalam rumah dia. Jadi malaikat tengok, tak masuk rumah ni, ada teddy bear ni, tak nak masuk rumah ni. Kecuali dia ada kemaafan untuk budak-budak masih guna, budak-budak masih memerlukan mainan ni. Kalau tak ada mainan ni, budak-budak dia panggil meronta. Maka itu ada kemaafan. Tapi kalau dah ada keadaan biasa,
kadang-kadang orang ni dalam kereta dia bubuh teddy bear. Ada yang boleh lihat kereta dia sakut teddy bear ni, anak patung ni di bawah exhaust kereta, bawah kereta tu. Bawah kereta dia sakut. Apa kepercayaan ni? Ni kita nak kena ingat ni. Jenis-jenis anak-anak patung ni tidak baik sangat untuk kita orang Islam ni berada dalam rumah kita. Keluarkan. Jangan bagi. Kalau nak bagi kepada orang, kalau orang tu Islam, jadi maksa jugalah dia. Dia kata dia suka, suka boleh tadi bear ni. Boleh anak patung ni suka, menyebabkan malaikat tak masuk rumah dia pula. Kita bagi, jangan bagi. Jangan bagi. Lagi satu lagi ceritanya, marawa annal yahuda sa'alu an-nabiyya 'anil ruh wa dzil qarnain wa ashabal kahfi faqala sallallahu alaihi wasallam sa'ukhbirukum ghadan. Ceritanya satu lagi, ada kisahnya sebab turun ayat ni, sebabnya hadis yang diceritakan bahawasanya kisah orang Yahudi, mereka ini ada bertanya Nabi tentang ar-ruh, ruh kita ni. Dan yang kedua wadzul qarnain, kisah dzul qarnain. Dan juga kisah ashabul kahfi. Maka bila mereka ni mari tanya Nabi berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan dzul qarnain, berkaitan dengan ashabul kahfi, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ukhbirukum ghadan. Kalau begitu, aku cerita kepada kamu soalan ni hak kamu tanya ni, aku akan cerita esok. Walam yaqul insya-Allah. Dan Nabi, alhamdulillah, Nabi pada masa tu, Nabi masa menjelaskan, esok aku cerita. Nabi kata, esok aku cerita. Soalan mu tanya ni aku cerita esok. Tanpa Nabi menyebut insya-Allah. Ni pengajaran kepada kita ni. Pengajaran kepada Nabi ni. Tanpa Nabi sandarkan dengan insya-Allah. Nabi kata esok. Kita pun jangan cakap esok kita nak janji jumpa, nak mari, nak pergi kedai, nak minum air. Beres. Tak sandar kepada insya-Allah. Ni Nabi tak sandar ni. Nabi tak sandar kepada insya-Allah, tak ada sebut insya-Allah esok aku cerita. Tak sebut gitu. Cuma Nabi kata sa'ukhbirukum ghadan. Aku akan cerita kisah ini kepada kamu esok. Tanpa walam yaqul insya-Allah, Nabi tak sebut insya-Allah. Fahtabasa anhu al-wahyu, maka tertahan wahyu tak mari. Ila an nazala Jibril alaihi salam biqaulihi, sehinggalah Jibril tiba-tiba setelah beberapa ketika Jibril mari bagi tahu kepada Nabi Muhammad, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sesekali kamu berkata bagi setiap sesuatu yang kamu nak buat, ini fa'ilun, aku akan buat, dzalika demikian itu esok, aku buat esok. Kecuali dia kena sebut ay illa ayyasha Allah, kena sebut apa dia, sekiranya Allah izin. Makna insya-Allah tu sekira Allah izin lah. Kita boleh bertemu esok insya-Allah. Gitu. Jadi kita kena ajar diri kita ni kena sebut insya-Allah, insya-Allah. Tapi masalah kita, pahaman kita, insya-Allah tu tak hasil. insya-Allah tu tak hasil tu. Tak hasil mari tu. Tak hasil pergi tu. Bila ada orang jemput kita, sila ke rumah Muhammad, insya-Allah. Insya-Allah. Kita pun kata insya-Allah tu dia tak nak pergi tu. Kalau dia kata beres, beres tu dia nak pergi. Kita tu silap faham. Jadi kita semua keadaan kita kena sebut insya-Allah. Insya-Allah, sekiranya Allah izin. Kalau Allah tak izin tak akan jadi. Jadi tuan-tuan semua sahabat tabligh kita, selalu kita lihat mereka bercakap insya-Allah, insya-Allah. Tu kata yang baik, yang orang panggil kita masih qaid, gantung dengan kita mengharap kepada izin Allah. Kalau Allah tak izin, jangan duk kata. Jangan duk kata akan terjadi. Tak jadi. Jadi kita ni cakap
kena dia panggil tawaduk, cara kita bercakap tadi, dengan kita merendahkan bahawasanya kita ni makhluk, kita ada Khalid, kita ada pencipta, kita ada Allah, kita ada Tuhan. Kalau Allah Taala Tuhan kita tak izin, tak jadi. Sebab itulah tuan-tuan semua, satu lagi yang mau peringat, setakat 3 ayat lah pagi ni. Satu lagi ambo nak ingat, jangan kita bila kita makan ubat, jangan kita kata ubat ni jadi. Ubat ni jadi. Ni banyak ni kita kecek ni. Ubat ni jadi, makan sekali sia selalu. Makan sekali sia selalu. Kena kecek lapik lagi. Ubat ni jadi dengan izin Allah. Gitu. Ubat ni boleh menyembuhkan dengan izin Allah. Ini sekarang ni banyak doktor-doktor yang orang panggil doktor-doktor yang mengaji, yang mengaji, yang faham. Mokcik makan ubat ni, insya-Allah. Dia sadar insya-Allah. Insya-Allah. Mokcik makan ubat ni, insya-Allah sembuh. Insya-Allah. Lagi satu seorang doktor yang duduk di kawasan Cica, aku tak ingat nama doktor apa. Dia ni AJK di Masjid Cica, di Dr. USM. Dia kata, Ustaz, setakat saya duduk mengaji ni, jadi sekarang ni saya dia duduk mengaji ya. Selalu dia ada dalam kuliah ni, dia ada. Bila tiba bab rawatan Nabi ni, tib Nabawi ni, ada dalam kitab hadis, Nabi merawat ni. Bila Nabi merawat, Nabi baca ruqyah, jampi, doa. Jadi dia kata, Ustaz, sekarang ni setelah saya mengaji, bila pesakit saya ni, bukan setakat saya bagi ubat, bukan setakat saya cek, tetapi saya baca As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nabi kata, kalau kamu baca 7 kali ulang kepada orang sakit ni, insya-Allah orang sakit ni akan sembuh. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku mohon pada Allah Taala yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan bagi arasy yang hebat. Allah cipta arasy ni hebat. Tuhan dia adalah Allah. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Aku minta dengan Allah inilah yang buat arasy Tuhan kepada arasy ini, supaya dia memberi sembuh kepada kamu. Ulang 7 kali Nabi kata. Jadi Tok Guru hamba dan ramai juga anak-anak murid dia di sini, kalau Tuan Guru Haruddin Arwah ni, dia kata dia ni bila dia merawat, kadang-kadang duduk atas feri, duduk atas kapal terbang, orang duduk holo botol, pramugari pun mari minta tolong, pramugara minta tolong, macam-macam. Dia nak rehat pun kadang-kadang tak boleh. Kalau pergi Langkawi naik feri, duduk atas feri pun orang tak ada air, tak ada pes. Dia nak baca apa? Dia kata di antara bacaan dia, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyakum. Aku pohon dengan Allah Taala, Tuhan bagi arasy yang maha hebat, supaya beri sembuh kepada kamu. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyakum. As'alullahal azim. Dah baca 7 kali. Dia kata, ana nak cepat-cepat ni kadang-kadang tak sempat 7 kali. Tapi hak ni ana baca. Jadi tuan-tuan semua, untuk rawatan bagus kita baca apa yang diajar oleh Nabi. Tidak ada was-was, kita kena yakin. Jadi tuan-tuan semua, maka itulah 4 ceritanya. Dia panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu 3 ayat. Itu cerita dia. Jadi mudah-mudahan kita memahami asbab nuzul ini dengan 4 pendapat ini. Mudah-mudahan bila kita baca surah Ad-Duha ni, kita faham cerita dia. Di sini asbab nuzul dia kita faham. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Walal akhiratu khairul laka minal ula, insya-Allah pada pagi esok insya-Allah. Jadi yang bahasa sekadar dulu pada pagi ini, dan selepas daripada surah Ad-Duha ni masuk surah Al-Lail. Surah Al-Lail dan seterusnya surah-surah ke atas ni yang agak-agak nak panjang. Jadi kita baca sekali tu, satu hari rasa-rasa tak sempat lah, kita akan bersambung-sambung bersiri-siri insya-Allah. Jadi yang mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita hadir pada pagi ini, kita dapat pahala dan dapat
hidayah daripada Allah Ta'ala yang berterusan insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dikira amal soleh insya-Allah yang diterima oleh Allah SWT, dan kita akan sambung insya-Allah. Kalau tidak ada arah melintang, kita akan sambung esok pagi insya-Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.